Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bab 5 jirim, subtopik 5.2, 3 keadaan jirim. Terdapat 7 perkara yang perlu kamu kuasai dalam subtopik ini, iaitu yang pertama, mengitlak bahawa jirim terdiri daripada zarah. Kedua, membanding beza 3 keadaan jirim berdasarkan teori kinetik. Ketiga, membezakan kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. Keempat, memerihalkan perubahan keadaan jirim. Kelima, merumuskan bahawa suhu kekal semasa proses peleburan, pembekuan dan pendidihan. Keenam, merumus bahawa jisim kekal dan tidak berubah semasa perubahan fizik. Dan yang terakhir, menjelaskan perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian. Dalam subtopik sebelum ini, kamu telah ketahui bahawa jirim boleh didefinisikan sebagai semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jirim terdiri daripada zarah-zarah seni sehinggakan tidak dapat dilihat menerusi mikroskop cahaya. Zarah-zarah tersebut hanya boleh dilihat melalui mikroskop elektron. Teori kinetik jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang diskrit dan sentiasa bergerak pada semua arah. Zarah-zarah jirim sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Apabila tenaga haba dibekalkan iaitu dipanaskan kepada sesuatu jirim, zarah akan bergerak lebih pantas. Jirim wujud dalam 3 keadaan iaitu keadaan pepejal, cecair dan gas. Berikut adalah perbandingan sifat-sifat antara 3 keadaan jirim iaitu dari segi bentuk, jisim, isi padu dan kebolehmampatan. Dari segi bentuk, pepejal mempunyai bentuk yang tetap, manakala cecair dan gas tidak mempunyai bentuk yang tetap. Cecair dan gas mengikut bentuk bekas yang diisi. Dari segi jisim pula, pepejal dan cecair mempunyai jisim yang tetap, manakala gas tidak mempunyai jisim yang tetap. Dari sifat isi padu pula, pepejal dan cecair mempunyai isi padu yang tetap, manakala gas mengikut isi padu bekas. Dan yang terakhir, dari segi sifat kebolehmampatan, pepejal tidak boleh dimampatkan, cecair sukar untuk dimampatkan, manakala gas boleh dimampatkan dengan lebih mudah. Berikut pula adalah perbandingan dari segi susunan zarah. Susunan zarah bagi pepejal adalah tersusun dengan sangat rapat, maka ruang antara zarah adalah sangat kecil. Bagi pergerakan zarah pula, zarah pepejal bergetar pada kedudukan yang tetap. Bagi cecair pula, susunan zarah adalah tersusun rapat, maka ruang antara zarah sederhana. Ini membolehkan zarah bergerak bebas, menggelongsor dan berlagar antara satu sama lain. Bagi susunan zarah gas pula, ia berada berjauhan antara satu sama lain. Ruang antara zarah adalah sangat besar. Ini membolehkan zarah bergerak secara rawak dan berlanggar antara satu sama lain. Kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. Resapan ialah proses pergerakan zarah-zarah jirim dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Sebagai contoh, bau minyak wangi dapat dihidu selepas disembur, walaupun dari tempat yang jauh. Ini kerana zarah-zarah bau tersebut mengalami proses resapan. Gambar rajah di bawah menunjukkan proses resapan dalam 3 keadaan jirim iaitu pepejal agar-agar, cecair dan juga gas. Hablur kuprum 2 sulfat mengambil masa beberapa hari untuk meresap ke dalam pepejal agar-agar, beberapa jam untuk meresap ke dalam cecair dan hanya mengambil masa 15 minit untuk meresap ke dalam gas. Ini menunjukkan bahawa kadar resapan zarah dalam gas adalah yang paling tinggi, diikuti di dalam cecair, manakala kadar resapan zarah dalam pepejal adalah yang paling rendah. Perubahan keadaan jirim. Apabila pepejal dipanaskan, pepejal itu akan menyerap haba. Tenaga kinetik akan bertambah. Ini menyebabkan zarah-zarah pepejal bergerak dengan lebih pantas. Tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya ikatan antara zarah-zarah.
pepejal akan bertukar menjadi cecair. Pepejal dikatakan mengalami proses peleburan. Begitu juga dengan cecair. Apabila cecair itu dipanaskan, cecair akan menyerap haba. Tenaga kinetik zarah akan bertambah. Ini menyebabkan zarah-zarah bergerak dengan lebih pantas. Tenaga haba digunakan untuk memutuskan daya ikatan antara zarah dan bertukar menjadi gas. Cecair dikatakan mengalami proses pendidihan atau penyejatan. Sebaliknya, berlaku apabila gas disejukkan. Gas akan membebaskan haba. Tenaga kinetik zarah akan berkurang. Ini menyebabkan zarah-zarah bergerak dengan lebih perlahan. Zarah-zarah menarik antara satu sama lain bagi membentuk ikatan dan bertukar menjadi cecair. Gas dikatakan mengalami proses kondensasi. Begitu juga dengan cecair. Apabila cecair disejukkan, maka cecair itu akan membebaskan haba. Tenaga kinetik akan berkurang. Ini menyebabkan zarah-zarah cecair bergerak dengan lebih perlahan. Zarah-zarah menarik antara satu sama lain membentuk ikatan dan bertukar menjadi pepejal. Cecair tersebut dikatakan mengalami proses pembekuan. Apabila perubahan keadaan jirim berlaku, suhu tidak akan berubah ketika mencapai takat beku, takat lebur dan takat didih semasa proses pembekuan, peleburan dan pendidihan. Keadaan ini berlaku kerana tenaga kinetik zarah-zarah tidak bertambah. Haba diserap atau dibebaskan untuk memastikan daya tarikan antara zarah-zarah diputuskan atau dibentuk. Selain itu, jisim bahan juga tidak berubah apabila perubahan keadaan jirim berlaku. Ini kerana kuantiti zarah-zarah tidak berubah. Bahan hanya berubah secara fizikal. Sebagai contoh, jisim pepejal ais adalah sama dengan jisim air apabila pepejal ais tersebut melebur sepenuhnya. Dan yang terakhir ialah contoh-contoh perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian. Pertama, air daripada pakaian yang basah tersejat menjadi wap ke udara melalui proses penyejatan. Pembekuan membolehkan krim manis membeku menjadi ais krim. Embun terbentuk apabila wap air dalam udara terkondensasi menjadi titisan air. Keempat, ais kering digunakan oleh peniaga ais krim untuk mengelakkan ais krim daripada cair. Dan yang terakhir, ubat gegat yang semakin mengecil ialah contoh perubahan pepejal secara langsung menjadi gas melalui proses pemenjaluapan.